billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات ومن الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama kita dapat berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahu, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat mengecapinya dan memperolehinya seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan pengajian kitab Mustikah Hadis. Pada kuliah yang lalu kita telah bahaskan hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan kita telah cerita sedikit sebanyak tentang kisah kehidupan Abdullah bin Amr yang merupakan anak kepada Amr bin Al-As, sahabat yang besar. Sahabat yang terkenal dengan orang kuat dalam melakukan amal ibadat. Dan hadis yang lalu menceritakan kepada kita bahawasanya amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat di akhir zaman, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 puak. Dan jejak langkah di kalangan umat aku ini akan ikut betul-betul apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Di mana Bani Israel berpecah pada 72, kata Nabi umat aku 73. Dan cara mereka ni betul-betul mengikuti cara Yahudi. Ini amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan mukjizat Nabi. Di mana Nabi dikurniakan oleh Allah mukjizat, Nabi tahu di masa yang akan datang. Ini mukjizatlah. Kalau orang hari ni dia buat tilik nasi, dalam 5 tahun lagi akan menjadi begini. Waktu pelawuk. Menipulah. Nabi diberi mukjizat oleh Allah, tahu di masa yang akan datang. Betulnya umat aku ni ikut cara Yahudi, sehingga dalam hadis yang kita bahas pada kuliah yang lalu, sehingga kalau ada, kata Nabi, di kalangan Bani Israel ni berzina dengan ibu dia, na'udzubillah, umat aku akan ikut juga, kata Nabi. Sampai tahap tu, bukan ikut biasa-biasa. Kalaulah Bani Israel tu ada buat sampai tahap tu, umat aku akan ikut juga. Dan umat aku ni berpecah kepada 73, di mana Yahudi 72. Semua ni akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu puak saja, kata Nabi, iaitu puak yang mengikut jalan aku dan mengikut jalan khalifah-khalifahku yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil sekarang ni ahli sunnah wal jamaah. Bekas mufti Mekah, mufti Arab Saudi, dia menyenaraikan bilangan perpecahan di kalangan umat Islam. Syiah saja terbahagi kepada 22 puak. Aliran Syiah saja 22 puak, bercampur dengan Mu'tazilah apa semua. Tapi yang betul satu saja, yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Berpecah kecil-kecil ni biasa saja. Ini berpecah berdasarkan kepada akidah. Pecah kecil-kecil ni biasalah. Keluar dia duduk atas kapal lain, itu biasa.
Ni kecil-kecil. Hak teruskan istiqamah. Hak beli kapal lain. Hak tu tak ada masalah. Yang penting cuma dari sudut walak. Dari sudut kepimpinan tu tak betul lah. Dari sudut jemaah tak betul. Cuma yang dicerita oleh Nabi ni adalah perpecahan mengikut akidah. Ini dasar yang besar. Baik. Dan kita telah bahas pada hadis yang lalu. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat Bukhari. Ia bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang derhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan, iaitu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Baik, hadis yang seterusnya ini nak menceritakan kepada kita bahawasanya cara untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala mestilah dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mentaati Nabi ini, para ulama menyatakan mestilah mempunyai dua unsur yang besar. Yang pertama iaitu al-hub, dan yang kedua wal-ittiba'. Kita dalam mentaati Nabi kena ada dua unsur yang besar, iaitu kena kasih, kena sayang pada Nabi dalam masa yang sama, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mempunyai salah satu daripadanya maka tak jadi. Kita tak sama, Nabi tidak sama seperti mana kita. Kita mungkin sebagai anak, sebagai contoh anak, ada contoh yang tak baik daripada ayah dia sebagai contoh, maka dia tak ikut. Tapi dalam masa yang sama, kalau tanya kepada dia sayang tak pada ayah, dia sayang dah, sebab ayah dia jaga daripada kecil tadi. Sayang pada ayah. Tapi ada hak perangai tak molek ayah tu, dia tak ikut lah. Maka tidak menjadi masalah itu di antara hubungan kita sesama kita. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi ni kena ada dua unsur ni. Tak boleh berpecah. Jikalau ada sayang saja, kasih saja kepada Nabi, tidak ikut, dalam sejarah menyebut mereka ini orang yang tidak selamat di hari akhirat. Kasih saja tak ikut, seperti mana Abu Talib. Kata ulama seperti mana Abu Talib. Abu Talib dalam sejarah dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia kasih pada Nabi. Dan kita tahu dalam sejarah Abu Talib, kelahiran Nabi, dia semangat buat sambutan. Nabi membesar dengan dia. Bahkan dalam Nabi ikut dia pergi berniaga, ada di kalangan padri tanya kepada Abu Talib, siapakah budak ni? Sehingga kan Abu Talib mengaku anak dia. Nak kata sayang kepada Nabi siapa tahap tu. Bukan kata anak saudara, bukan kata anak jaga dak. Mengaku anak dia sendiri. Anak menunjukkan sayang Abu Talib terhadap Nabi ni tak boleh nak takwil. Dan ketika mana pembesar-pembesar Quraisy mengacam Nabi supaya sekat jangan Nabi berdakwah, jangan menyebarkan Islam, Abu Talib membela Nabi. Sehingga kan Abu Talib menyatakan, wahai Muhammad, kerana sesungguhnya di dalam hayat aku ni, aku lihat kamu tidak pernah berbohong. Kamu adalah manusia yang paling amanah. Manusia yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah aku dengar sekali pun kamu berbohong. Maka kamu sebarkanlah wahai Muhammad. Kamu jangan takut. Selagi mana aku duduk di bumi Mekah, akan aku lindungi kamu wahai Muhammad. Kata-kata yang sedemikian, pembelaan yang sedemikian menunjukkan Abu Talib ini sayang sungguh kepada Nabi. Tapi malangnya dia tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak selamat di hari akhirat. Majoriti di kalangan ulama sejarah, pengkaji sejarah menyatakan Abu Talib tak masuk Islam. Walaupun di sana ada pendapat satu dua yang menyatakan Abu Talib di akhir hayat dia peluk Islam. Tapi majoriti di kalangan ulama dia tak masuk Islam. Dan ada riwayat daripada Syiah dia kata Abu Talib pun masuk Islam juga.
tu tak apalah, kira orang panggil syaz. Mana pandangan yang bukan kata seleweng, mungkin dia ada sudut hujah dia, tapi kita berpegang kepada majoriti ulama. Tak masuk, menunjukkan dia ni gagal. Kasih saja tak ikut Nabi, gagal. Dan kalaulah ikut saja, tak kasih kepada Nabi, tak ada hubungan dengan Nabi SAW dengan perasaan sayang, maka tak jadi juga. Dan sejarah menunjukkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul orang yang tak selamat juga di hari akhirat kelak. Kalau nak dikira, Abdullah ni dia sembahyang belakang Nabi, dan dalam peperangan, di antaranya peperangan Bani Mustalik, dia ikut Nabi SAW, menyertai dalam peperangan tersebut. Nabi menyampaikan ilmu, dia ada dalam majlis, dia ikut Nabi. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak melahirkan rasa sayang terhadap Nabi, rasa cinta terhadap Nabi, menyebabkan dia tak selamat juga. Dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul tak sayang dia kepada Nabi, tak cinta dia kepada Nabi, menyebabkan sampai satu tahap dia menjadi pengasas gerakan munafik di zaman Rasulullah. Bila mana kita ni ikut saja, tak sayang, tak ada perasaan sayang terhadap Nabi, dia akan timbul unsur-unsur yang sedemikian. Abdullah dia teruk, walaupun dia ikut Nabi dalam peperangan. Dia pernah, dalam riwayat, saya rasa pernah cerita, ketika mana balik daripada peperangan Bani Mustalik, dia pernah mempengaruhi geng-geng dia. Bila mana berhenti rehat, duduk rehat sekejap, dia kata kepada kawan-kawan dia kata, la tunfiku man 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Bani Mustalik, dia menyertai Nabi. Bila mana balik menuju ke Madinah, berhenti rehat sekejap. Biasalah di kalangan para sahabat ni, kadang-kadang dalam peperangan Nabi taklah suka sangat bila mana berhenti rehat. Kalaulah berhenti rehat ni, dia ada mungkin perkara-perkara yang tidak baik. Biasalah dalam ramai-ramai tentera ni, dia akan berkumpul satu puak, maka timbullah bercakap-cakap yang tak sedap dengar di kalangan muhajirin, di kalangan ansar. Tapi balik daripada peperangan tersebut, Abdullah dia duduk geng-geng dia rehat. Dan dia pernah menyatakan, la tunfiku man 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kita ni balik di Madinah sekejap lagi ni, jangan bagi ada di kalangan kita yang cuba nak keluarkan duit semata-mata nak tolong Muhammad, jangan. Kita ikut-ikutlah. Tapi jangan sampai tahap kita melakukan pengorbanan semata-mata nak keluarkan duit nak tolong Muhammad, nak tolong sahabat-sahabat muhajirin, jangan. Wala in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azza minhal azan. Dalam surah Al-Munafiqun ada sebut cerita Allah Ta'ala dedah kata tentang munafiknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia kata sekejap lagi bila mana sampai di Madinah, dia duduk racang dia nak halau Nabi. Kita halau mereka ni, kerana mereka di kalangan orang yang hina. Datang daripada Mekah, duduk tempat kita, tiba-tiba nak tunjuk hero pula. Dia dengki kepada Nabi, dia hasad pada Nabi, kerana pada asalnya sebelum berlakunya hijrah, di kalangan masyarakat Madinah ni angkat dia, orang sanjung dia, bintang dia menyinar di Madinah. Bahkan dia ni dekat-dekat nak dilantik menjadi pemimpin di Madinah. Dalam keadaan masyarakat Madinah duk angkat dia, sanjung dia kerana dia ni orang kaya. Bila mana berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berada di Madinah, tiba-tiba di kalangan masyarakat Madinah angkat Nabi pula. Masyarakat Madinah sanjung Nabi pula. Bintang Nabi menyinar, menyebabkan bintang dia ni jadi malak. Maka timbullah rasa hasad dia, dengki dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu, dia orang tempatan, masyarakat angkat dia, puji dia, orang sanjung dia. Tiba-tiba datang orang luar, sehelai sepunggung, duduk di tempat dia. Masyarakat sanjung orang ni pula, sanjung Nabi pula. Jadi geramlah dia, menyebabkan sampai satu tahap dia menjadi pengasas gerakan munafik di zaman Rasulullah. Ini sejarah membuktikan bahawasanya manusia yang ikut saja Nabi tapi tak ada perasaan cinta, maka tak selamat di hari akhirat kelak. Bahkan kejahatan yang paling besar dia lakukan, dia memfitnah Aisyah. Dalam peristiwa ifki, kita biasa dengar dalam peristiwa ifki. Ini banyak riwayat antara Bukhari, dalam Bukhari pada sebut.
ketika mana balik daripada rombongan, Aisyah ni dia turun buang air. Secara ringkaslah, Aisyah dia turun buang air. Maka Nabi tugaskan Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni ditugaskan untuk follow belakang. Dia kira panggil ikut rombongan. Dia ikut daripada jauh lah. Dan kerja dia ni untuk cek barang-barang yang tercicir. Satu rombongan akan lepas dulu, maka Safwan pun baru ikut, supaya nak cek barang-barang yang tercicir. Sampai tempat rehat. Bila mana rombongan ni rehat, Aisyah ni dia turun buang air. Dan Nabi pun pada waktu tu rombongan tidak sedar Aisyah ni turun. Maka pakai angkat benda tu, pakai naik, pakai pergi ikut, meneruskan perjalanan. Tiba-tiba Aisyah tertinggal. Aisyah tertinggal, duduk menangis seorang situ. Selepas daripada tu Safwan bin Mu'attal pun datang untuk cek barang. Cek barang, tengok Aisyah yang tertinggal, bukan barang. Aisyah tertinggal, maka Safwan letak Aisyah atas kenderaan, tarik untuk balik. Dalam keadaan perjalanan balik tu, Abdullah dia rupu dah orang ramai-ramai. Pakat Ita tengok Aisyah isteri Nabi nak dakwah pada orang, nak jaga manusia, isteri sendiri pun tak dapat jaga. Tengok baru balik dia dengan Safwan bin Mu'attal. Dan berita ini disebarkan seluruh Madinah. Seluruh Madinah, menyebabkan Nabi sendiri pun termakan juga. Sebab Aisyah kata selepas daripada peristiwa itu, Nabi tak cakap banyak dengan aku. Biasa Nabi bergurau. Dan Aisyah pun biasa bergurau dengan Nabi. Tapi pada waktu selepas daripada tu, Nabi tak bercakap banyak. Aisyah tanya sepatah, Nabi jawab sepatah. Dan Nabi tidak menghulurkan rasa senyum terhadap diri aku, kata Aisyah. Menunjukkan Nabi termakan juga dengan fitnah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini di antara kejahatan yang paling besar yang dia buat terhadap Nabi SAW. Tapi di akhir hayat dia, dalam hadis, Nabi nak sembahyang mayat dia. Ketika mana Abdullah ni meninggal, Nabi nak sembahyang. Menyebabkan Sayyidina Umar ni melompat, duduk di hadapan Nabi, tak bagi. Sayyidina Umar tak boleh. Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Sayyidina Umar tak puas hati, Nabi nak sembahyang. Tengok Nabi SAW, akhlak yang mulia. Orang buat jahat macam mana, tapi hakikatnya dia didedah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqun, merupakan pengasas gerakan munafik. Sejarah ini menunjukkan bahawasanya ikut Nabi saja tak cinta, maka tak jadi. Mestilah kita kena ada dua unsur yang besar ini, iaitu kasih pada Nabi dan ikut Nabi SAW. Ini di antara cara untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati Nabi SAW. Cuma nak mendatangkan kasih ni, ni yang susah sikit. Apa ya? Nak kasih ni dia tak datang dengan kita duduk keadaan termenung, dengar lagu hijrah begitu. Dia tak boleh datang. Dia tak lahir rasa tu. Kecuali kita kena menghayati sejarah Nabi. Kena tahu tentang sirah Nabi SAW, pengorbanan Nabi SAW. Dalam menyebarkan Islam, barulah kita ni rasa ada rasa kasih, rasa ada hub terhadap Nabi SAW. Hanya sekadar berselawat, buat menyanyi begitu, tak hadir perkara, tak muncul dalam hati. Eloklah, macam Yahanana apa semua tu, Yahana duduk menyanyi lagu tu, eloklah, tak apalah. Tapi tidak sampai tahap al-hub terhadap Nabi. Kalau hanya sekadar duduk menyanyi begitu, dia tak nak kita perlu menghayati pengorbanan Rasulullah dalam menyampaikan Islam. Kena tahu sejarah Nabi, pengorbanan Nabi nak bawa Islam. Bila mana orang Mekah ni tak nak terima dakwah Nabi, terpaksa hijrah ke Taif dengan harapan orang Taif ni boleh terima dakwah Nabi. Tiba-tiba dalam masa yang sama orang Taif pun tak terima juga. Kita biasa dengar cerita orang Taif sambut Nabi dengan batu, baling dengan batu.
Sehingga Nabi SAW merintih. Doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Nah, Nabi merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang malaikat tawar kepada Nabi. Kamu nak suruh aku buat apa terhadap penduduk Taif? Malaikat tawar. Nabi kata tak apa. Dengan aku mengharapkan kalaulah penduduk Taif sekarang ni tak nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak nak beriman kepada aku, biarkan mereka dengan mengharapkan anak cucu mereka ni dapat beriman. Saluran satu tak nak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan saluran 4, saluran 3 ni dapat undi. Begitu. Tak apalah. Nak tua ni tak apa. Tak ada mereka ni, anak cucu mereka ni beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia mendatangkan perasaan kasih kepada Nabi. Kasih yang macam mana, ikut yang macam mana, ia telah ditunjuk oleh generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dalam peristiwa hijrah duduk tak tenang. Duduk di depan Nabi, takut anak panah mari ke belakang. Mari daripada belakang dan nak menyelamatkan Nabi. Kasih dia kepada Nabi itu satu hal. Dia ikut Nabi sampai tahap tu. Benteng di hadapan, bimbang anak panah datang daripada belakang. Duduk belakang takut anak panah mari di hadapan. Duduk sebelah kiri takut mari sebelah kanan, tak kena belakang. Ikut Nabi dalam peristiwa hijrah. Jaga Nabi sampai tahap tu. Ini cinta yang mutlak. Dalam kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni cukup kasih Abu Bakar. Kita tahu dalam sirah keluar maknanya anak beranak Abu Bakar ni, keluarga dia ni semua masuk Islam. Sayyidina Umar ayah dia tak. Di antara keluarga Abu Bakar yang lewat masuk Islam adalah ayah dia, Abu Quhafah. Ketika mana keislaman Abu Quhafah, pada peringkat awalnya dia datang berjumpa dengan Nabi, dia dalam keadaan kusuk. Nabi suruh dia balik ni, kemahkan diri dulu. Bila mana kemahkan diri, dia berbai'ah dengan Nabi SAW, disaksikan oleh Abu Bakar. Ketika mana Abu Bakar menyaksikan keislaman ayah dia dengan Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Dia ingat menangis kerana bersyukur ayah dia ni peluk Islam. Maka Nabi tanya, ya Abah, wa ma yubkika Abah, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menyatakan, aku menangis ni kerana aku terkenang pada nasibmu. Aku tahu di saat ini aku gembira kerana ayahku ni peluk Islam. Orang yang aku paling sayang atas muka bumi, orang yang aku paling sayang dalam keluarga ayah aku, peluk Islam pada hari ini. Mungkin aku gembira. Tapi bila mana aku melihat wajahmu ya Rasulullah, kamu dalam keadaan tak gembira. Kerana Nabi pada waktu itu mengingati Abu Bakar, orang yang Abu Bakar sayang sudah peluk Islam. Tapi dalam hayat Nabi, orang yang Nabi paling sayang, Abu Talib, tidak memeluk Islam. Abu Bakar tengok wajah Nabi tak gembira tu, Abu Bakar menangis. Dan Abu Bakar menyatakan, kalaulah pada saat ini aku melihat tangan yang berbai'ah dengan kamu ya Rasulullah adalah tangan Abu Talib, lebihlah aku suka daripada ayahku memeluk Islam, berbai'ah dengan tanganmu pada hari ini. Aku melihat keadaan ayah aku berbai'ah dengan kamu, bersalat, memeluk Islam, lebih aku suka kalaulah hari ini Abu Talib memegang duduk pada tempat ayah aku ni, lebihlah aku suka daripada ayahku memeluk Islam, kata Abu Bakar. Cinta yang mutlak yang diberi oleh generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beri cinta, dalam ikut Nabi sampai tahap tu. Sayyidina Umar bila mana mendengar kematian, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak terima. Sehingga kan mengeluarkan pedang dan bagi amaran kepada orang, sahabat-sahabat yang lain, jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni wafat, jangan. Sehingga dia pacung tekuk. Kalau ada kata Nabi ni wafat, tak boleh nak terima.
dalam keadaan Sayyidina Osman tak terkata apa. Sayyidina Ali terduduk kerah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, kita tahu dalam sejarah Bilal ni pada asalnya dia hamba Abu Bakar. Bila mana dimerdekakan oleh Abu Bakar dan Bilal nak menyertai tentera Islam ke medan jihad, Abu Bakar tak bagi. Suruh. Dan kita tahu di zaman Rasulullah, Bilal iaitu seorang Sayyidu Muazzin, ketua Bilal. Hari ni kita panggil Bilal tu sandar kepada dia. Saya ni duduk di masjid Puncak Alam tu, jawatan Bilal nombor 2. Siapa orang tanya kenapa ustaz tak nak minta jadi imam, saya kata imam ni tak jamin masuk syurga lagi. Bilal ni Nabi dengar dah tapak kaki dia. Saya nak dari sudut tu lah, bukan jawatan tu. Kita pegang Bilal lah. Kalau jadi imam ni jadi susah pula nak keluar, payah pula, jadi sibuk pula. Orang tu cari, orang ni cari. Tapi nak ceritanya Bilal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni Nabi mengimami sembahyang, dia ni azan. Dia azan, Nabi mengimami sembahyang. Nabi mengimami sembahyang, dia azan. Bila mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah dikatakan Bilal tak boleh nak azan. Tak boleh nak duduk dah. Dan tak nak lakukan azan. Kerana dalam azan tu ada mempunyai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bila mana Bilal balik dan melaungkan azan, tak boleh nak meneruskan azan bila mana sampai kepada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ada riwayat menyatakan Bilal rebah pada waktu hingga disambung oleh sahabat yang lain, menunjukkan cinta yang mutlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf ketika mana menyaksikan, melihat Nabi tidur di atas lantai. Nabi tidur di atas lantai dengan berandaskan, kalau kita kat tika. Ketika mana Nabi bangun, Abdul Rahman bin Auf melihat belakang Nabi ni ada lekat bekas. Menangis Abdul Rahman bin Auf. Ya Rasulullah, sesungguhnya Raja Rum duduk dalam keadaan kenikmatan. Raja Parsi duduk dalam keadaan kenikmatan. Tetapi diri kamu, wahai Rasulullah, sebagai seorang pemimpin, kamu duduk dalam keadaan begini. Sehingga bangun tidur pun terbekah. Ada bekah belakang. Abdul Rahman bin Auf melihat keadaan Nabi menangis. Cinta yang mutlak yang telah ditunjuk oleh generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengikut Nabi ni tak kira. Sehingga sampai satu tahap mengajak orang luar untuk berperang dengan kaum keluarga mereka sendiri, semata-mata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cinta tu tak boleh nak takwil dah. Dalam masa yang sama, ikutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak takwil. Sampai satu tahap ajak orang luar ni, ajak bawa pakat dengan para sahabat, serang keluarga sendiri. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah berperang dengan ayah dia sendiri, semata-mata dah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh nak takwil. Menyebabkan mereka ini dipuji oleh Nabi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat title radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para sahabat adalah generasi yang terbaik. Maka untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, perlulah mengikut hadis ni, perlu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mentaati ini mempunyai dua unsur yang besar, iaitu al-hub wal ittiba'. Kerana apa kita kena kasih pada Nabi? Kerana apa kita kena ikut Nabi? Kerana Nabi adalah contoh yang terbaik. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada pemimpin dalam dunia ni yang sirah dia dicatat dan dicetak, disebut daripada kecil, daripada lahir sampailah kewafatan. Tak ada pemimpin-pemimpin dunia yang begitu. Sampai tahap senyum dia pun orang rekod juga. Ubah Nabi pun sahabat tahu. Cinta sahabat terhadap Nabi. Kita hari ni kalau tanya isteri sebagai contoh, sayang daripada abang, sayang lah isteri.
Tak sayang apa anak 10 orang sayang lah tu. Tapi telah tanya isteri tu, uban atas kepala abang ni ada berapa orang? Isteri tak boleh nak jawab. Tak boleh. Tapi sayang lah. Nabi SAW sayang para sahabat terhadap Nabi ni. Siapa janggut Nabi pun, sahabat tahu ada berapa uban. Kata Anas bin Malik, Anas ni sahabat yang lama duduk dengan Nabi, yang semayang belakang Nabi ni lama. Kata Anas bin Malik, aku lihat kepala Nabi dan janggut Nabi tak lebih 20 orang uban. Di antara janggut disebut dalam Bukhari. Disebut dalam Muslim. Kata Anas, tak lebih 20 orang uban Nabi. Kepala dan janggut. Dan dalam hadis yang lain disebut juga bahawa Nabi SAW ketika mana wafatnya Nabi, aku tengok kepala Nabi dan janggut, uban dia tak lebih daripada 30 orang. Siapa tahap tu Nabi SAW. Ditulis kesemuanya dan diriwayatkan kesemuanya. Cara hidup, bahkan buang air pun ada orang meriwayatkan. Siapa tahap tu? Mana ada pemimpin dunia yang lain yang masyhur direkodkan kesemua. Kerana Nabi akhlak di Al-Quran. Bahkan duduk dengan isteri pun diriwayatkan juga. Di antara salah satu hikmah Nabi ni banyak isteri kerana nak meriwayatkan keadaan Nabi SAW. Kalaulah Nabi ni tak ada isteri, bagaimana nak ada sunnah? Sunnah berkeluarga seperti mana Nabi Isa. Nabi Isa kalau golongan Kristian nak ambil sunnah keluarga tak dapatlah sebab Nabi Isa tak kahwin. Nabi kita lengkap kesemuanya. Bukan kata nak itu Nabi Isa, tidak. Nabi Isa tu memang kita sayang kerana seorang rasul. Tapi nak ceritanya kalaulah orang penganut Kristian, dia nak ambil sunnah keluarga tak, sudah tentu tak dapat. Sebab Nabi Isa tak kahwin. Nabi kita ni komplit. Dan mempunyai ramai isteri pula. Antara hikmahnya untuk meriwayatkan cara Nabi SAW. Ada sunnah. Dan Nabi akhlak yang terbaik. Walaupun isteri ramai, orang tanya kepada Aisyah. Aisyah ni kalau mengikut dalam sejarah, di antara isteri Nabi yang paling kuat cemburu. Ketika mana perkahwinan antara Nabi dengan Aisyah ni, baru-baru kahwin, Nabi tersebut jasa Siti Khadijah. Dengar kepada Aisyah, Aisyah kata cukup-cukup dah. Allah Ta'ala ganti yang lebih baik dah daripada Aisyah, daripada Siti Khadijah ni. Bolehlah bunyi nama dianya. Dengan tegas Nabi menyatakan tak. Allah Ta'ala tak ganti yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Kerana Siti Khadijah ni dalam keadaan orang lain takwil, orang lain lawan Nabi, orang lain tak percaya kepada Nabi. Di saat itu dia ni ikut Nabi SAW. Makna Aisyah kata begitu tu, melahirkan rasa cemburu lah. Kerana duk puji Siti Khadijah. Jadi Aisyah kata, adahlah bunyi nama Siti Khadijahnya. Ada Allah Ta'ala ganti dengan aku yang lebih baik. Aisyah pernah menyatakan, wahai Rasulullah, jikalaulah kamu mempunyai satu ekor unta, maka nak kita tambak kat mana? Satu padang tu, rupuk dia diragu dah. Dan satu padang lagi, rupuk dia tak pernah diragu. Maka kamu mempunyai satu unta, kamu nak letak di mana unta tersebut? Di padang yang ada rupuk sikit-sikit bekas kena ragu, ataupun padang yang masih tidak diragu? Dia kiyah bahasa kiasan. Sebab Aisyah ni dara. Jadi dia kata nak tunjuk lebih dia. Maka Nabi kata tak sama. Siti Khadijah tetap orang yang paling aku sayang. Orang tanya kepada Aisyah, isteri yang paling kuat cemburu. Orang tanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah menyatakan, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kita hari ni kalau kahwin dua, sebagai contoh, kahwin dua, orang tanya isteri kita, macam mana suami? Harta pun tak ada, pitih lapar nak kahwin dua. Duduk dengan aku pun tak senang lena, guna duit aku. Kita kalau dedah habis kita. Tak kira lah ustaz tak ustaz pun.
Kita ni kalau kita meriwayatkan kehidupan kita daripada kecil sampai ke tua, hancur kita. Silap-silap keluar, nak keluar rumah pun tak berani. Ya. Kalau isteri ni dedah tentang akhlak kita, start daripada kahwin sampailah zaman tua ni. Makan nasi macam mana, buang air macam mana. Kalau dah isteri meriwayatkan keadaan, hancur kita. Pakai duduk dalam hutan dah, tak nak berkawan dengan sahabat-sahabat, malu. Tapi Nabi SAW dalam keadaan begitu pun, Aisyah menyatakan akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran, contoh yang terbaik. Ini dia. Semua diriwayatkan tentang Nabi SAW. Maka pada diri Rasulullah itu mempunyai contoh tauladan yang terbaik. Maka perlulah menjadi ikutan kita dalam nak mengejar cita-cita kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Perlu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dia ada rangkaian. Biasa kuliah subuh pukul berapa? 7. Ha? Tahu lah. InsyaAllah ada masa yang lain kita masuk hadis. Cuma hadis nak cerita kepada kita begitulah. Untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, perlulah mestilah kita mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut mentaati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang seterusnya insya-Allah. Maka sekadar itulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.